Salam sejahtera pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, fasilitator program bengkel peloncakan budaya pendidikan dalam kalangan guru besar baharu dan rakan-rakan guru besar yang dihormati sekalian. Nama saya Lui Ani. Saya telah dilantik sebagai guru besar di SJKC Soyen pada 6 Ogos tahun ini. Saya akan berkongsi kajian tindakan bertajuk meningkatkan penguasaan penulisan bahasa Melayu murid tahun 5 dan murid tahun 6 melalui program cerdik bahasa yang telah saya laksanakan di sekolah ini. SJKC Soyen merupakan sebuah sekolah kurang murid di luar bandar yang terletak di daerah Jasin, Melaka. Sekolah ini mempunyai 11 orang guru, 2 orang AKP dan jumlah murid seramai 100 orang. Setelah saya ditempatkan di SJKC Soyen, saya telah membuat analisis persekitaran di sekolah ini. Saya dapat maklumat berkaitan dengan sekolah melalui perbualan dengan perbincangan GPK, guru-guru, pengerusi PIBG dan pengerusi lembaga pengelola sekolah. Saya dapati kemudahan prasarana di sekolah ini agak lengkap dan baik. Sekolah ini mempunyai persekitaran pembelajaran yang selesa. Dari segi pencapaian kurikulum pula, saya dapati murid-murid di sekolah ini masih belum mencapai tahap yang memuaskan, terutamanya dalam penguasaan penulisan mata pelajaran bahasa Melayu. Penulisan merupakan aktiviti yang melibatkan pemikiran dan perasaan. Menurut Sarizan, penulisan adalah satu keperluan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Penulisan yang baik berasaskan pengetahuan bahasa, kosakata dan mekanisme penulisan yang mencakupi masalah ejaan dan dokumentasi. Untuk menambah baik penguasaan penulisan bahasa Melayu murid-murid tahun 5 dan tahun 6, saya telah melaksanakan program cerdik bahasa dengan memilih kaedah pembelajaran kontekstual. Kaedah ini merupakan kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu dan masyarakat. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkret yang melibatkan hands-on dan minds-on. Isu dan masalah yang menjadi kegangan murid dalam penguasaan penulisan bahasa Melayu ialah murid berasa bosan dalam pembelajaran penulisan. Murid kurang idea semasa menghasilkan penulisan bahasa Melayu. Murid banyak membuat kesalahan dalam penulisan, contohnya kesalahan ejaan, kekurangan perbendaharaan kata dan kesalahan struktur ayat. Fokus kajian saya ialah meningkatkan penguasaan penulisan bahasa Melayu dalam kalangan murid tahun 5 dan tahun 6. Kumpulan sasaran saya ialah 10 orang murid tahun 5 dan 20 orang murid tahun 6 yang terdiri daripada 19 orang murid kaum Cina, 10 orang murid kaum Melayu dan seorang murid kaum India. Reka bentuk kajian yang digunakan ialah model Chemis dan McTaggart. Model ini melibatkan 4 peringkat. Pada peringkat tinjauan awal, saya membuat perbandingan terhadap tahap penguasaan antara semua subjek murid tahun 5 dan murid tahun 6. Saya memilih tahap penguasaan yang paling rendah antara subjek iaitu penulisan bahasa Melayu. Pada peringkat merancang tindakan, setelah saya mengenal pasti masalah ini, saya dengan segeranya mengadakan mesyuarat bersama barisan pentadbir, ketua panitia dan guru bahasa untuk mencari cara penyelesaian masalah. AJK pelaksana telah ditubuhkan. Saya juga mengadakan mesyuarat dengan guru besar sekolah lain untuk menjalankan program cerdik bahasa. Selepas itu, program cerdik bahasa diperkenalkan kepada murid-murid sasaran setelah membuat perancangan yang teliti. Pada peringkat melaksana dan memerhati,
Semasa menjalankan aktiviti yang dirancang, saya dan barisan GPK telah memantau dan membuat pemerhatian terhadap pelaksanaan aktiviti dan respon murid sasaran. Di peringkat mereflek, kami membuat refleksi terhadap setiap intervensi dan menganalisis data yang dikumpulkan. Kami juga menilai program intervensi. Kami menggunakan kaedah pemerhatian dan kaedah analisis dokumen. Kami telah membuat pemerhatian terhadap karangan murid dari segi struktur ayat, ejaan dan perbendaharaan kata. Kami juga membuat perbandingan terhadap tahap penguasaan penulisan bahasa Melayu murid-murid pada ujian 1 dan ujian 2. Terdapat 3 intervensi yang dijalankan dalam program cerdik bahasa. Aktiviti intervensi pertama yang dilaksanakan ialah bacaan cerita. Gambar-gambar ini adalah contoh cerita yang disediakan oleh guru. Bacaan cerita dijalankan pada perhimpunan pagi hari Isnin. Guru bertugas berkongsi cerita, murid mendengar dan menjawab soalan. Murid diberi peluang untuk mengulangi kandungan cerita dengan bahasa sendiri. Melalui pemerhatian saya dapati murid berminat dan aktif semasa mengikuti aktiviti ini. Murid dipupuk sikap saling membantu. Contohnya, murid-murid membantu kawan membetulkan jawapan dan penggunaan bahasa semasa mengulangi kandungan cerita. Aktiviti intervensi 2 ialah kenali sahabat saya. Aktiviti ini dijalankan bersama sekolah luar negeri secara dalam talian dan melalui pos. Setiap murid sasaran diberi seorang atau 2 orang sahabat pena tanpa mengira kaum. Murid berkongsi pengalaman dan aktiviti diri berdasarkan tema bulanan seperti tema kenali diri saya, hobi saya dan tema keluarga saya. Guru menyemak hasil penulisan murid sebelum hasil tersebut di-emailkan atau dipostkan kepada sahabat pena. Aktiviti ini diminati oleh murid kerana berpeluang untuk mengenali sahabat pena yang jauh selain berkongsi pengalaman dan aktiviti diri. Aktiviti ini juga dapat meningkatkan kesepaduan sosial dalam kalangan murid berbagai kaum. Ini adalah gambar-gambar semasa aktiviti-aktiviti dijalankan. Aktiviti ketiga ialah rakaman video. Rakaman video difokuskan kepada murid-murid yang sangat lemah dalam penulisan bahasa Melayu. Barisan pentadbir sekolah dan guru bahasa telah menjadi sahabat pena bagi golongan ini. Mereka menghantar rakaman video melalui WhatsApp kepada sahabat pena 2 minggu sekali. Kaedah ini sangat digalakkan supaya murid-murid lemah dapat membentuk ayat mudah secara lisan. Latihan ini diteruskan sehingga mereka dapat menulis ayat mudah yang betul, barulah mereka diberi seorang sahabat pena baharu yang terdiri daripada golongan murid. Semasa menjalankan aktiviti ini, murid berpeluang untuk bertutur dalam bahasa Melayu secara latih tulis sebelum menghasilkan penulisan. Murid lemah dapat difokuskan kerana pengajaran one-to-one digunakan oleh guru. Murid lemah menjadi lebih yakin untuk bertutur bahasa Melayu. Saya dan GPK 1 telah membuat analisis terhadap ujian 1 dan ujian 2 dalam penulisan bahasa Melayu murid-murid tahun 5 dan tahun 6. Ini adalah jadual tahap penguasaan bahasa Melayu pada ujian 1. Jadual kedua adalah tahap penguasaan murid tahun 5 dan tahun 6 pada ujian 2. Pada ujian 2 dapat dilihat bahawa tahap penguasaan murid tahun 5 dan murid tahun 6 bertambah baik melalui program cerdik bahasa. Slide ini memaparkan hasil penulisan murid A. Sebelum program dilaksanakan, murid A hanya dapat menghasilkan penulisan yang pendek
dan mempunyai banyak kesalahan dari segi perbendaharaan kata dan struktur ayat. Murid A juga tidak dapat meluahkan idea dan isi yang banyak dalam penulisannya. Setelah mengikuti aktiviti intervensi dalam program cerdik bahasa selama 5 minggu, murid A dapat menghasilkan penulisan yang lebih panjang dengan kesalahan struktur ayat dan ejaan yang kurang. Terdapat peningkatan dalam penggunaan perbendaharaan kata. Idea murid A bertambah semasa menghasilkan penulisan bahasa Melayu. Kesimpulannya, objektif kajian saya tercapai melalui program cerdik bahasa. Murid sasaran berjaya meningkatkan tahap penguasaan penulisan bahasa Melayu. Sikap dan reaksi murid dalam pembelajaran penulisan bahasa Melayu ditingkatkan. Kajian ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada guru lain dalam usaha meningkatkan penguasaan penulisan bahasa Melayu. Murid dibimbing untuk menghasilkan penulisan dalam keadaan yang tenang dan menyeronokkan. Aktiviti kenali sahabat panel saya telah memberi motivasi kepada murid di mana mereka lebih seronok dan yakin untuk menghasilkan penulisan. Kajian ini juga dapat meningkatkan kepercayaan ibu bapa terhadap guru yang mengajar. Sesungguhnya, usaha guru bukan sahaja mengajar, tetapi mencari cara penyelesaian yang seronok dan kreatif bagi memudahkan pengajaran dijalankan. Oleh itu, murid yang lemah tidak dipinggirkan. Kajian ini telah menggambarkan bahawa semua murid adalah penyumbang kepada kejayaan sesuatu mata pelajaran, di mana murid yang lemah juga dibantu agar lebih berjaya. Dengan ini, program cerdik bahasa digalakkan untuk dikekalkan supaya membantu murid yang lemah dalam penulisan bahasa Melayu. Ini adalah rujukan yang telah saya lakukan semasa membuat kajian tindakan. Sekian perkongsian saya. Terima kasih.